Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan memutarkan tajuk Seksyen 29 Akta Perihal Dagangan 2011 dan Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penadaan Halal. Seterusnya, saya akan menyerahkan pemutaran ini kepada Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Batrisha binti Muhammad Nuri, DPH 2021-26047 daripada kelas DP4A. Saya akan menerangkan pengenalan tentang Seksyen 29. Seksyen 29 iaitu Akta Perihal Dagangan 2011 adalah seksyen yang memberi kuasa kepada menteri bagi mewujudkan perintah yang menyentuh tentang perakuan dan penandaan. Seksyen ini juga diadakan supaya sesuatu barang dan perkhidmatan mempunyai perakuan oleh pihak berkuasa berwibawa. Pihak berkuasa berwibawa adalah JAKIM iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan MAIN iaitu Majlis Agama Islam bagi negeri masing-masing untuk memperakui bahawa mana-mana makanan, barang atau perkhidmatan itu adalah halal. Hal ini dilakukan untuk kepentingan semua pengguna. Dengan kuasa yang diberikan juga, menteri boleh mewujudkan satu perintah atau satu perundangan yang dipanggil PPD, iaitu Perakuan dan Penandaan Halal. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Rosli dari DP4A. Saya ada tentang konsep Seksyen 29 Akta Perihal Dagangan 2011 dan Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Yang terasa pada perintah tersebut ialah menteri diberi kuasa untuk memberi perintah, iaitu mengenakan kehendak untuk menjamin bahawa barang-barang itu diperakui, ditandakan atau disertai sedemikian dan menghasili atau melarang pembekalan barang-barang, dan kehendak itu boleh meliputi bentuk dan cara maklumat atau arahan itu diberikan. Jika perintah di bawah seksyen ini sedang berkuat kuasa berkenaan dengan barang daripada apa-apa perihalan, mana-mana orang yang dalam perjalanan, perdagangan atau perniagaan bertermasuk A. Memperakukan, B. Menandakan, C. Membekalkan atau D. Menawarkan untuk membekalkan. Jika barang daripada perihalan itu dilanggar perintah dan itu merupakan suatu kesalahan. Ini dibuat dengan cara KPDNCP menurunkan kuasa melalui kad kuasa yang dikeluarkan kepada pegawai Al-Ehwal Islam iaitu pegawai JAKIM yang dilantik sebagai penolong pengawal perihal dagangan PPPD bagi tujuan membantu menguatkuasakan APD 2011 apabila melibatkan penguatkuasaan halal. Pegawai JAKIM yang dilantik tersebut boleh mengambil tindakan ke atas mana-mana orang yang melakukan kesalahan berkaitan perihal halal. Menerusi Seksyen 29 APD 2011, suatu perintah telah dikanunkan iaitu Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011 iaitu mengandungi 9 peraturan yang antara lain mentarifkan siapakah pihak berkuasa berwibawa yang diberi kuasa menentusahkan status halal sesuatu makanan atau barang. Nama saya Amirul Faiz bin Adnan dari kelas DP4A. Saya akan terangkan mengenai perakuan perihal halal bagi makanan dan barang-barang import. Nombor 1. Bagi produk import yang dipasarkan di Malaysia yang akan ditandakan sebagai halal atau apa-apa penandaan lain yang menunjukkan sebagai halal hendaklah diperakukan oleh Badan Persijilan Halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM di negara berkenaan. Nombor 2. Pengimport atau pengeluar mana-mana makanan dan barang-barang yang diperakukan sebagai halal oleh Badan Persijilan Halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM hendaklah menandakan pada makanan dan barang-barang itu nama Badan Persijilan tersebut. Kesalahan yang diperuntukkan di bawah Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penadaan Makanan 2011. Kesalahan yang akan menyebabkan didenda iaitu memperaku bahawa mana-mana makanan, barang-barang atau perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang itu adalah halal, yang membekalkan apa-apa jenis makanan dan barang-barang yang berkait rapat dengan makanan yang bertentangan dengan perintah ini melakukan satu kesalahan dan boleh memberikan tindakan iaitu nombor 1, jika orang itu ialah satu pertumbuhan perbadanan, didenda tidak melebihi RM200,000, dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya didenda tidak melebihi RM500,000. Nombor 2, jika orang itu bukan suatu pertumbuhan perbadanan, didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya didenda tidak melebihi RM250,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.
Contoh kes premi buat biskut dan roti diserbu guna logo halal tanpa kelulusan. Sebuah premis pembuatan biskut dan roti di Taman Serbajaya diserbu penguasaan susulan yang dipercayai menggunakan logo halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM tanpa kelulusan. Operasi itu adalah hasil daripada pemantauan yang dibuat oleh pihak KPDN SEAP Negeri Sembilan dan JAIS selama seminggu. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati sijil pengesahan halal untuk produk yang dimiliki oleh perniagaan iaitu digantung dan ditarik balik oleh JAIS. Ini disebabkan syarikat berkenaan masih menggunakan logo halal JAKIM pada paket perbungkusan produk keluaran yang dikeluarkan tanpa kelulusan halal oleh JAKIM akan menerimakan kerugian dalam serbuan sebanyak 687 unit paket produk makanan yang disita dengan anggaran nilai rampasan sebanyak RM800.3480 sen. Kesemua barangan yang terbabit disita di bawah perkara 8B Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011 atau Perihal Dagangan 2011 kerana melanggar perkara 41A Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Kesalahan yang boleh dikenakan bagi suatu pertumbuhan pemadanan boleh diketi denda tidak melebihi RM200,000 dan bagi kesalahan yang kedua atau yang seterusnya didenda tidak melebihi RM500,000. Individu pula boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya didenda tidak melebihi RM250,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 5 tahun atau di kedua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastura binti Muhammad Nizar dari kelas DP 4A. Saya akan menyambung tentang perbandingan di antara Akta Perihal Dagangan 1972 dan juga Akta Perihal Dagangan 2011. Bagi Akta Perihal Dagangan 1972 yang pertama, tiada peruntukan undang-undang memberikan bidang kuasa khusus kepada badan bersijilan halal untuk mengeluarkan sijil halal. Yang kedua, disebabkan hal tersebut, mana-mana pihak badan boleh mengeluarkan sijil halal walaupun pihak tersebut adalah pihak swasta. Yang ketiga, JAKIM sungguh pun dikenali sebagai badan pentadbir halal pada masa tersebut. Namun, ia tidak boleh menjalankan penguatkuasaan halal kerana penguatkuasa dan pentadbir akta adalah pihak KPDN-HEP. JAKIM hanya boleh memantau dengan adanya kehadiran pihak KPDN-HEP sahaja. Bagi Akta Perihal Dagangan 2011 yang pertama, Seksyen 29 memperuntukkan satu bidang kuasa khusus kepada Badan Pensijilan Halal di Malaysia, iaitu pihak berkuasa berwibawa. Yang kedua, peruntukan Seksyen 29 juga memberi impak bahawa tiada badan lain yang boleh mengeluarkan sijil halal selain Badan Berkuasa Berwibawa yang dinamakan oleh KPDN-HEP. Yang ketiga, melalui peruntukan Seksyen 28 Akta 2011, apabila JAKIM dilantik sebagai pihak berkuasa berwibawa melalui kad kuasa yang dikeluarkan kepada pegawai JAKIM oleh pihak KPDN-HEP, pegawai JAKIM boleh membuat pemantauan tanpa kehadiran pihak KPDN-HEP. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penalti kesalahan APD 1972 bagi Seksyen 10 dan Seksyen 11 dan juga APD 2011 bagi Seksyen 28 dan juga Seksyen 29. Bagi individu kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kedua dan berikutnya, denda tidak melebihi RM200,000 atau penjara tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi pertubuhan atau perbadanan, kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM250,000. Seterusnya, bagi Seksyen 28 di bawah APD 2011, individu kesalahan pertama,
denda tidak melebihi RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kedua dan berikutnya, denda tidak melebihi RM5 juta atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi pertubuhan atau perbadanan, kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM5 juta. Kesalahan kedua dan berikutnya, denda tidak melebihi RM10 juta. Seterusnya, APD 2011 di bawah Seksyen 29 pula, individu kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kedua atau berikutnya, denda tidak melebihi RM250,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi pertubuhan atau perbadanan, kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM200,000. Bagi kesalahan kedua dan berikutnya, denda tidak melebihi RM500,000. Sekian daripada saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada media Nafidah dan rakan-rakan saya, Siti Humairah binti Muhammad Yunus, DPH 202125-805, DPH 4C. Sebagai kesimpulannya, tujuan pengembalan Seksyen 29 Akta Perihal Dagangan APD 2011 ini adalah untuk menggalakkan amalan yang baik dengan melarang perihal dagangan palsu dan juga penyertaan pengendalian palsu. Pengembalan 2011 ini bukan sahaja melibatkan perundang halal tetapi juga melibatkan penambahbaikan perundangan berkaitan halal, penalti kesalahan, aspek penguatkuasaan berbanding APD 1972 terdahulu. Pengembalan ini juga merupakan satu keperluan. Pemakaian APD 1972 yang lalu memperlihatkan kecelaruan yang jelas dalam perundangan halal di Malaysia, terutama dalam isu berkaitan penguatkuasaan. Walaupun JAKIM merupakan badan yang berautoriti untuk permohonan persejilan halal, namun pihak KPDNKK masih kekal sebagai penguatkuasa dan hanya tertakluk kepada pihak ini sahaja. Di samping itu, kadar penalti yang boleh dikenakan terhadap pesalah melalui APD 2011 merupakan satu nilai yang amat berpatutan berbanding penalti APD 1972. Ini jelas menggambarkan kepada pihak pengguna bahawa hak pengguna, khususnya pengguna Islam di Malaysia, adalah terjamin. Penyeragaman logo halal ini juga dilihat mampu memudahkan pemantauan dan penguatkuasaan halal berbanding APD 1972 yang masih membenarkan pihak lain untuk membuat logo dan persejilan halal. Selain itu, perkhidmatan persejilan halal juga ditawarkan secara umum, namun melalui pertukaran dalam APD 2011, JAKIM dan MAIN telah dijadikan sebagai agensi berwibawa yang mengeluarkan sijil dan logo halal Malaysia. Perkembangan ini dilihat mampu mempertabatkan agensi Islam di bawah kerajaan dan memantapkan lagi fungsi mereka.